Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 3 November 2025. Salam Jumaat untuk semua penonton wanita hari ini. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik. Tapi itu 2023. Saya cakap apa tadi? 2025. Ya Allah, cepatnya berlalu. Itulah pejam celik. Memang kita tak sedar kan. Awal-awal, memang hari ini memang banyak masa ni memang cepat berlalu dan juga berubah. Tapi dalam kegembiraan kita ni Fatin, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton setia wanita hari ini yang terus menonton kami secara langsung di TV3 ataupun secara di dalam talian di Facebook WHI TV3. Betul. Dan kita nak bercakap tentang hari ini, mungkin ramai yang sedang bergembira jugalah di beberapa negeri yang mana hari ini dah pun mula bercuti, dapat meluangkan masa bersama dengan sisi keluarga. Dan tidak lupa juga untuk saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ketika ini sedang berdepan dengan krisis di Palestin, dan kita harapkan tak putus-putuslah doa untuk kita kepada mereka, dan mungkin juga kita boleh kongsikan antara sedikit perkembangan di sana. Ini daripada yang dikongsikan daripada Metro. Serangan udara Israel di kamp pelarian adalah jenayah perang. Ini daripada PBB. Yang kalau kita dapat kongsikan, serangan udara Israel di kamp pelarian terbesar semenanjung Gaza ini boleh menyamai jenayah perang. Ini daripada petikan yang diambil daripada harian Metro dari Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Rabu lalu. Dan ini melibatkan serangan Israel yang menyasarkan kamp pelarian Jabalia 2 kali dalam 2 hari, yang telah pun membunuh dan mencederakan berpuluh-puluh orang, yang mana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan kalau kita tengok warga emas, anak-anak yang menjadi mangsa, dan apa yang mungkin kita boleh bantu dari segi doa kita. Selain daripada itu, kita juga boleh untuk menghulurkan bantuan di Tabung Kemanusiaan Palestin Media Prima. Mereka telah mengaktifkan semula. Anda boleh hulurkan bantuan di sama ada di Bank Muamalat di 1401 0008844715 atau di Maybank 564276510331. Ya, di nombor yang tertera di kaca TV ini sama-samalah kita menghulurkan sedikit bantuan bagi sama-sama kita membantu mangsa yang terkesan akibat krisis di Palestin ketika ini. Baiklah, kita nak ulang balik tadi saya cakap hujung minggu ni kan. Mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang hari ini dah pun di beberapa negeri dah pun mula bercuti. Jadi masa ini ataupun kesempatan ini diambil untuk bersama dengan seisi keluarga. Dan ada juga yang hari ini dah pun mula merancang apa antara aktiviti-aktiviti yang bakal dilakukan bersama dengan seisi keluarga bermula esok sehingga ke hujung minggu ni. Tapi apa yang kita ingatkan juga kepada anda, kita sentiasa harus cakna tentang keadaan semasa. Maklumlah cuaca hujan tak menentu ketika ini kan. Jadi pastikan kalau kawasan kita tinggal tu dekat dengan kawasan yang berpotensi tinggi ataupun berisiko untuk banjir, pastikan kita telah pun mengambil langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya. Betul. Sama-samalah kita mengingatkan antara satu sama lain, dan khususnya untuk ibu-ibu kita kan, warga emas ataupun anak-anak kita. Selain daripada kita menjaga keselamatan dari segi faktor cuaca dan sebagainya, ini satu lagi yang mungkin kita perlu titik beratkan berkenaan dengan masalah kebantutan yang mana boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Dan Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Jadi ibu bapa digalakkan untuk mendapatkan nasihat pakar kesihatan. Jadi kami nak ajak beramai-ramai anda semua untuk saksikan program Pediasure Grow to Great musim kedua, inisiatif daripada Abbott bersama kelab bola sepak Real Madrid menampilkan dokusiri pada setiap hari Ahad 7:30 malam di TV3. Okey, jom kita saksikan perkongsian ini. Debaran episod akhir Pediasure mula terasa. Apa pun, siapa pun mereka, we give a hard fight. Kita tenang macam time training, tetapi kita pulun habis-habis macam final untuk nak menang. Okey. Mereka perlu buktikan mereka adalah juara dan bakal pemain bola sepak profesional. Siapakah yang akan bergelar juara Pediasure Grow to Great musim kedua? Saksikan Pediasure Grow to Great Ahad ini jam 7.30 malam hanya di TV3.
jam 7.30 malam di TV3 dan mungkin boleh tambah sedikitlah berkenaan dengan ia bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia untuk lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk pembesaran optimum kanak-kanak khususnya. Untuk ibu-ibu lah bolehlah sama-sama cakna dan peka tentang perkara ini. Okey, kami nak kongsikan sesuatu juga untuk anda penonton-penonton wanita hari ini, Fatin. Berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan, hikayat perkahwinan hari ini iaitu pasangan paranoid. Ini takut sikit dengar sebab apa kalau kita tahu berkenaan dengan pasangan ni macam-macam. Kalau antara dalam rumah tangga tu mungkin berlainan, tetapi pasangan paranoid ni kalau sikit banyak tu mesti ada dalam pasangan kita. Tapi sejauh mana perkara ini sebenarnya boleh mengganggu gugat hubungan rumah tangga? Orang kata sikit-sikit nampak mesra ataupun manja ataupun nampak macam dapat boleh menyemarakkan hubungan rumah tangga, tapi kalau perkara ini sentiasa berlaku dalam hubungan rumah tangga, tak ada kepercayaan, sentiasa ada rasa ragu-ragu, tak yakin dan sebagainya, perasaan paranoid ini sentiasa besar dalam hubungan rumah tangga itu, ia mungkin juga dapat memberi impak yang negatif dalam kehidupan. Tapi sebelum itu juga kami nak dengarkan pandangan dan juga komen-komen anda tentang pasangan paranoid ini. Adakah anda merasakan anda sebegitu ataupun anda ada pengalaman daripada rakan-rakan sekeliling ataupun ahli keluarga yang ingin dikongsikan bersama dengan kami? Ya, jadi hantarkan di Facebook. InsyaAllah kita akan panjangkan soalan dan juga pandangan anda kepada panel-panel kita di studio. Ada orang kata paranoid ni sebab terlalu sayang sangat pada pasangan tu. Nak tahu betul atau tidak? Selepas ini kita akan kongsikan. Tapi ada orang kata juga paranoid tu mungkin disebabkan oleh terlalu banyak dilukai. Mungkin juga. Okey. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Nak jaga ke? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak kongsikan hari ini, kalau kita bercakap dalam konteks kehidupan ini, kita semua dilahirkan berbeza-beza. Ada yang dilahirkan sempurna, ada pula yang dilahirkan dengan situasi yang berbeza, memerlukan perhatian, bantuan, serba kekurangan, dan mereka ini mungkin memerlukan pelbagai bantuan daripada pelbagai pihak juga. Dan hari ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, kita membawakan topik pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas bersama dengan Yang Berusaha Dr. Rodiah binti Idris selaku pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Fiza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita suka untuk kita kongsikan tentang perkara ini kan, Doktor. Tapi sebelum tu mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini yang sebenarnya kurang cakna ataupun kurang faham apa yang dimaksudkan sebagai pendidikan khas di Malaysia ini. Okey, terima kasih dengan soalan tu. Kalau nak lihat dari segi pendidikan khas ni, sebelum mereka dia telah dimulakan oleh pihak NGO dan juga oleh Mubalik. So bila daripada itu dia bermula apabila terbinanya sekolah. Jadi bila terbinanya sekolah ini, jadi pada tahun 1920-an ada sekolah-sekolah tersebut yang telah dibina, kemudian dia berkembang lagi dari segi kronologinya. Pada tahun 1948 ada sekolah pertama yang telah dibina di Johor, iaitu SK Princess Elizabeth. Dan lepas tu pada masa itu dia adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Dan berkembang lagi sehinggalah pada tahun 1954 adanya sekolah pendidikan khas yang telah ditubuhkan di Pulau Pinang. So untuk kita pelajar-pelajar murid-murid MBBK ini yang dari segi pendengaran lah. Dan lepas tu selepas sahaja merdeka, so kementerian mengambil alih sepenuhnya terhadap MBBK inilah. Dan pada masa itu perlu ada satu sokongan yang sangat kuat dari segi menggunakan braille, dari segi menggunakan bahasa isyarat. Dan pada masa itu jugalah kementerian mengadakan kursus dan sebagainya. Dan pada masa itu jugalah ada PPKI, iaitu program pendidikan khas integrasi di seluruh negeri, diwajibkan pada tahun 1987. Dan pada masa itu ada 3 perkara yang telah diberi penekanan, iaitu dari segi ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan dan juga dari segi masalah pembelajaran. Okey, ini kita dah tahu sedikit tentang latar belakangnya di Malaysia. Tapi mungkin kita juga nak tahu ataupun mungkin ibu bapa yang sedang menonton ketika ini ingin mengetahui juga adakah anak-anak mereka juga boleh dikategorikan dalam kategori ini, dan mungkin doktor boleh perjelaskan dengan lebih lanjut lagi siapakah sebenarnya murid yang dikategorikan
sebagai murid yang berkeperluan pendidikan khas MBPK ini? Okey, kalau dilihat pada masa kini berlaku penambahbaikan, so terdapat 6 kategori. 6 kategori yang ketidakupayaan ini. Yang pertamanya adalah dari segi ketidakupayaan penglihatan, kemudian dari segi pendengaran, pertuturan, kemudian ada masalah fizikal, ketidakupayaan fizikal, kemudian dari segi intelektual dan juga masalah pembelajaran. So ada 6 kategori yang ini menjadi fokus kepada KPM lah. Okey, ini fokus-fokusnya. Saya teringat kenangan saya di sekolah rendah tu, Doktor. Saya bersekolah bersama dengan pelajar-pelajar berpendidikan khas ni. Jadi ini juga satu pendedahan yang diberikan kepada masyarakat kan. Tapi kita nak tahu jugalah sebenarnya kita dah tahu dari segi latar belakangnya, kategori siapa yang boleh dikategorikan sebagai murid yang berpendidikan khas ini. Tapi nak tahu juga di manakah MBPK ini boleh mendapat pendidikan ataupun di mana mereka boleh bersekolah sebenarnya. Okey, jadi Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif supaya pelajar-pelajar MBPK ini tidak tertinggal di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. So ada 3 kategori. Yang pertama adalah sekolah pendidikan khas. Jadi sekolah yang dibina khusus lah. So kita ada lebih kurang dalam 35 buah sekolah khusus. Ada asrama. Lepas tu pelajar-pelajar semua dia boleh duduk tinggal di asrama, makan, minum dan sebagainya. Itu adalah di bawah pentadbiran KPM. Kemudian yang kedua kita ada PPKI. PPKI ni yang dimaklumkan tadi. Macam sekolah saya dulu tu inilah. Ini pelajar ini terdapat di sekolah harian biasa. So ada kelas yang khusus kepada pelajar ini dan kat sini ada guru yang akan membimbing mereka berlandaskan kepada masalah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah dari segi PPI. PPI ini adalah pendidikan secara inklusif lah. Murid-murid yang MBPK ini nanti akan belajar bersama-sama dengan arus perdana untuk meneruskan pengajian mereka. So sehingga kini terdapat lebih kurang 2,449 itu adalah sekolah PPKI, manakala 3,373 itu merupakan sekolah yang menawarkan PPI. Jadi ini kalau kita lihat di sini MBPK ini adalah yang telah pun disahkan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi ataupun ahli psikologi layak untuk memohon. Ada doktor nak tambah sikit lagi? Yang ini kita pun mengadakan saringan dan sebagainya intervensi. So jadi untuk kategori ini mereka akan layak untuk masuk ke dalam sistem kita dan jika mereka ni disahkan oleh pengamal perubatan jadi mereka boleh mendapatkan kad OKU lah. Jadi kalau kad OKU ni mereka akan dapat allowance dalam 150 satu bulan seorang. Jadi kita nak tahu jugalah sebenarnya kalau kita lihat kepada kategori-kategori ini kan, jadi ibu bapa pun mungkin rasa macam ada ruang dan juga peluang untuk mereka menghantar anak-anak mereka yang berkeperluan khas ini untuk ke sekolah. Apa peluang-peluang pembelajaran yang disediakan kepada MBPK ini? Peluang pembelajaran ni adalah ada 2 kategori iaitu di dalam akademik dan juga di dalam kemahiran. So dia berlandaskan kepada 4 kurikulum. Pertama adalah kurikulum kebangsaan. Yang ini diambil oleh pelajar-pelajar di inklusif tadi yang saya nyatakan tadi kan, inklusif. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang telah diubah suai. Telah diubah suai, and then yang ini diambil oleh pelajar-pelajar yang ada masalah pendengaran, ada masalah penglihatan. So yang ini menyokong supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pelajar yang mengikuti kurikulum KSSR, kurikulum standard sekolah rendah, pendidikan khas, kurikulum sekolah menengah, pendidikan khas. Yang ini boleh diambil oleh pelajar-pelajar, ada yang pelajar PPKI dan sebagainya. Manakala kementerian juga menitik beratkan dari segi kemahiran. Bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti akademik tadi, mereka akan milih kemahiran. Kemahiran ni mereka boleh dapat SKM lah, Sijil Kemahiran Malaysia, yang ini di bawah pengelolaan lembaga masyarakat pembangunan kemahiran. Jadi ada mereka ini kurikulum yang telah pun dibentuk mengikut kesesuaian dan kemampuan anak-anak ini sendiri. Mungkin doktor boleh jelaskan juga tentang bidang kemahiran yang disediakan oleh KPM pada MBPK pula. Bidang kemahiran ini mengikut potensi murid lah. Potensi murid. So mereka boleh mengambil vocational ni. Dari segi vocational kita ada tawarkan di sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kemudian kita tawarkan juga di Kolej Keningau dan juga kita tawarkan juga di PPKI. Di PPKI ini adalah kemahiran SKM secara modular. So jadi kalau kita lihat
pelajar-pelajar ni berpotensi nak ambil kemahiran. So ada 4 sekolah yang kita tawarkan, iaitu kita ada SMKV Vocational di Shah Alam, kita ada di Merbuk, di Kedah, kita ada di Johor, Indapura dan kita ada di Kuantan. Antara kursus-kursus yang ditawarkan tu adalah dashboard publishing, and then kita ada jahit pakaian lelaki dan perempuan. Kemudian kita ada dari segi pembuat roti, roti dan juga pastry. Kemudian dari segi kalau yang lelaki, pelajar lelaki dia minat dari segi penyelenggaraan motosikal. So, jadi ataupun satu lagi mencanting batik. Ada banyak kursus, sebenarnya ada 26 kursus. Jadi mereka boleh pilih ikut mereka minat lah. Jadi mereka boleh masuk di empat college atau vocational tersebut. Namun begitu, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan inisiatif untuk memperluaskan lagi peluang-peluang pembelajaran bagi murid-murid MBBK ini, iaitu pada 2024 kita ada satu college bacuk yang akan menawarkan kursus vocational bagi murid-murid lepasan menengah. Jadi akan dikeluarkan nanti. Mereka boleh sambung terus dan mereka akan dapat SKM lah. Jadi ini sebenarnya adalah satu berita baik dan saya kira mungkin kalau ada dalam kalangan ibu bapa yang mungkin tak tahu lagi tentang perkara ini, ini peluangnya untuk kita menyelahkan lagi potensi yang ada pada anak-anak kita ni, yang khususnya yang memerlukan bantuan berpendidikan khas ini kan. Dan doktor mungkin boleh kongsikan bilalah agaknya pengambilan kemasukan MBPK ke institusi pendidikan khas ini akan dilaksanakan sama ke macam murid-murid yang lain? Okey, dari segi pengambilan untuk murid MBBK ini, dia mula pada November. Kita buka talian dah. Dia secara online sampai November. Daripada September sampailah November kita dah buka talian. Jadi mereka boleh memohon ke mana-mana sekolah yang mereka nak teruskan pengajian. So and then lepas tu jika mereka ini nak masuk PPKI, jadi mereka boleh memohon dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di Pejabat Pendidikan Daerah lah. Okey. Dan mungkin doktor boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kan hasrat pendidikan khas di Malaysia khususnya dalam usaha keboleh pasaran MBPK ini. Okey, sudah tentulah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sangat tinggi dalam perkara ini, dalam memberi pendidikan secara holistik lah kepada murid-murid MBPK ini, supaya pada satu masa apabila mereka keluar daripada sistem pendidikan ini, nanti mereka akan dapat meneruskan kelangsungan hidup di dalam kemahiran-kemahiran dalam bidang-bidang yang mereka ceburilah. Kalau pelajar yang memilih untuk akademik tadi, dia boleh meneruskan pengajian, ambil SPM, mereka boleh masuk hingga peringkat universiti dan sebagainya. Dan ramai pun golongan-golongan yang telah berjaya ini. Jadi kepada pelajar yang berminat dalam kemahiran ini, mereka boleh teruskan mengambil kemahiran SKM, lepas tu mereka boleh meneruskan pengajian nanti di peringkat yang lebih tinggi. Supaya mereka ni dapat meneruskan ekonomi negara lah, mengaktifkan ekonomi negara. Dan saya suka ambil sikit apa doktor katakan tadi, ini penting sebenarnya bagi meletakkan diri mereka dalam masyarakat sebagai rakyat Malaysia yang boleh turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tapi doktor, kita masih ada masa lagi. Mungkin doktor juga boleh memberi sedikit kata-kata semangat ataupun harapan kepada penonton yang sedang menonton ketika ini, ibu bapa yang ada anak-anak berkeperluan khas ini. Mungkin kadang-kadang mereka tak tahu nak mula di mana, pergi di mana, kepada siapa mereka boleh dapatkan bantuan dan sebagainya. Boleh doktor kongsikan sesuatu? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus. Okey. So jadi kepada ibu bapa dan penjaga di luar sana, bantulah anak-anak, bawalah anak-anak mereka, janganlah tinggal anak di rumah. So bawa, sebab kita menyediakan peluang untuk pendidikan itu di daerah-daerah ataupun di kawasan-kawasan berhampiran dengan kediaman. Dan pergilah berjumpa dengan guru-guru ataupun pengamal perubatan, berjumpalah dengan Jabatan Pendidikan Daerah, berjumpalah dengan PPD daerah masing-masing, supaya anak-anak ini dapat menerima hak mereka di dalam pendidikan. So kementerian sentiasa menyokong, because bila kita sebut ketidakupayaan tadi tu, itu merupakan tanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, supaya gap tadi tu kita akan beri sokongan, beri bantuan supaya murid MBPK ini nanti akan dapat duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, bersama-sama dengan rakan-rakan mereka di arus perdana juga. Jadi itu harapan kita, supaya ibu bapa sedar akan potensi anak mereka masing-masing dan keluar dan dapatkan bantuan.
InsyaAllah. Suka saya dengar dan saya kira ini juga mungkin dapat memberi senyuman kepada penonton-penonton yang mungkin tak tahu ke mana arah mereka harus pergi, apa langkah pertama yang harus mereka mulakan, yang mana tidak ada sesiapa pun akan keciciran dalam pendidikan ini. Semua dalam kalangan masyarakat berhak dan juga layak untuk mendapat pendidikan yang setara, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Rodiah binti Idris selaku pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, yang sama-sama kita kongsikan hari ini tentang pendidikan untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih, Doktor. Ya, sama-sama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan kembali bersama dengan Fatin. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bintang di langit ku mampu bina jambatan ke langit, ku mampu pertahankanmu walaupun lawanku seribu. Itu hanya penting ke jujur dengan pasangan ni? Sangat-sangat penting. Sebab apa? Ingat, berpasangan is not just about love, tapi it's about trust. So, bila kita tak yakin dengan pasangan dia, bila kita tak ada kepercayaan dengan pasangan dia, macam mana kita nak bersama dengan pasangan kita dalam tempoh masa yang lama? Lagi-lagi yang nak berkahwin dan yang dah berkahwin. Sebab itu kenapa ramai perhubungan putus di tengah jalan. Sebab pada permulaannya dia percaya, tapi kerana pumpam, tak jujur, menipu, membelawak, menyebabkan perhubungan tu goyah. So sebab tu jagalah trust dalam berpasangan, okey? Jagalah trust dalam pasangan. Itu antara kompilasi TikTok yang mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan pasangan paranoid. Tapi sebelum tu kita nak ketepikan sekejap. Kita nak kongsikan berkenaan dengan segmen tajaan. Kita nak bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik. Tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat Fatin? Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini apa agaknya yang kita nak kongsikan untuk penonton wanita hari ini? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Fatin, saya percaya dan pasti ramai antara kita dan semua orang sebenarnya menitik beratkan soal penjagaan kesihatan ya. Bayangkan ya, kalau kesihatan kita terbatas ya Fatin, sudah tentu pergerakan kita terbatas. Dan bayangkan Fatin ya, sebenarnya di Malaysia sendiri ya, 1.7 juta rakyat Malaysia sebenarnya berhadapan dengan risiko penyakit berangkai. Bayangkan ya, penyakit berangkai ini bukan yang biasa-biasa Fatin. Sebab apa yang menyebabkan kata orang tu, bagi saya adalah satu perkara yang menjadi satu kelam ya kalau kita ada penyakit berangkai ini. Sebab apa? Disebabkan oleh penyakit ni kadang-kadang pergerakan kita terbatas. Sebab tu pada saya mencegah lebih baik daripada merawat ya. Yang mana kalau boleh daripada awal ya, anda kena titik berat soal penjagaan kesihatan. Dan kalau tengok kat TV Fatin ya, yang mana inilah salah seorang pengguna kami yang amalkan Platinum Drink ni dah lama Fatin ya. Dekat pasaran saya kira Platinum Drink ni dah lebih 10 tahun ya. Alhamdulillah kami mempunyai, saya boleh katakan ya, hampir jutaan pengguna yang dah gunakan Platinum Drink ni. Mereka boleh keluar permasalahan kesihatan, kesihatan bertambah baik ya. Dan kalau lihat Fatin ya, antara intipati yang saya selalu tekankan di wanita hari ini ya, bahan utama dalam Platinum Drink ni adalah buah makuberry. Mana buah makuberry ni adalah satu simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan. Yang mana masyarakat Mapuche di Amerika Selatan, mereka mempercayai dan mereka mengamalkan buah makuberry ni sebab buah makuberry ni mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi ya. Bayangkan Fatin ya, ramai antara kita bila dah berusia kadang-kadang Fatin ya, ada masalah kesihatan, penyakit berangkai, solat pun susah. Kadang-kadang Fatin terpaksa duduk, nak bergerak pun terbatas Fatin ya. Bayangkan ya, kalau perkara ini berlaku di kalangan mak kita sendiri ataupun berlaku pada diri kita sendiri Fatin ya, sudah tentu perkara ini amat membimbangkan. Sebab tu pada saya formulasi Platinum Drink ini sangat-sangat luar biasa ya, yang mana ia dirumus oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertaulah. Dan kalau anda mungkin belum lagi pernah mencuba Platinum Drink ini, saya sangat sarankan ya, anda dapatkan di toko-toko jamu ataupun dapatkan secara atas talian Fatin. Beli, rasai kelainan seawal pengambilan. Sebab apa? Pengambilannya dapat membantu ya, membekal tenaga tambahan, membekal nutrisi dan juga vitamin yang diperlukan oleh tubuh badan. Dan paling penting anda kena tahu Fatin, Platinum Drink ni sangat-sangat tinggi dengan kadar antioksidan ya. Sebab apa? Intipati buah makuberry. Dan anda lihat dekat kaca TV Fatin ya, banyak herba-herba yang terkandung ya dalam Platinum Drink ni. Ada 65 buah dan herba yang terbaik kita rumuskan Fatin. Bayangkan ni, kalau anda nak cari satu-satu mungkin susah, tetapi anda tak perlu risau ya, formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi, tanpa steroid, tanpa bahan terlarang ya. Seawal pengambilan anda akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga Fatin ya. Dan juga dalam ni ada shark cartilage ya. Yang mana shark cartilage ni dapat membantu ya,
mengurangkan geseran pada sendi lutut dan sebagainya. Kadang-kadang ramai antara kita bila dah berusia kadang-kadang naik tangga pun penat, susah dan sebagainya Fatin ya. Dan tengok kat TV sekarang ni nampak tak buah mockberry ni mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain. Ini 3 kali ganda lebih baik daripada buah delima. Sebab tu kalau anda yang mana yang dah pernah amalkan, mereka tahu keberkesanan dan khasiat platinum drink. Sebab tu kalau anda yang masih belum pernah mencuba, kena dapatkan rasai kelainan seawal pengambilan. Dan platinum drink ni Fatin sangat-sangat mampu milik, hanyalah RM99 saja di toko-toko jamu. Dan seperti itu juga dalam ni juga ada acai berry. Mana kita ketahui hasil acai berry dapat membantu ya mengurangkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan Fatin. Baik. Sebab apa ramai antara kita ya kadang-kadang disebabkan oleh faktor kesihatan langsung tak boleh makan makanan manis Fatin. Langsung tak boleh ambil makanan yang berdaging, berkolesterol tinggi dan sebagainya. Semuanya sangat-sangat membimbangkan. Sebab tu ya mencegah lebih baik daripada merawat. Dapatkan platinum drink ni, amalkan setiap pagi ya. Waktu pagi sebelum sarapan, insya-Allah dapat membantu membekal tenaga tambahan untuk tenaga yang berpanjangan Fatin. InsyaAllah kesihatan badan kita pun lebih baik. Dan kalau anda mungkin dirundung oleh masalah kesihatan Fatin, jangan pernah putus asa untuk berikhtiar. Selain daripada mengamalkan ubat doktor, dapatkan juga makanan tambahan seperti platinum drink ni Fatin. Ya, okey. Itu perkongsian berkenaan dengan platinum drink. Bagaimana pula Datuk dengan Pati Hali Extra ni? Satu lagi produk yang saya bawa Fatin, ini adalah kombinasi yang sangat-sangat hebat ya. Kalau waktu pagi anda amalkan platinum drink, waktu malam anda kena amalkan Pati Hali Extra V Asia ni. Pati Hali Extra V Asia ni formulasi yang sangat-sangat pekat, intipati herba-herba terbaik Fatin. Dalam ni ada 5 herba utama. Saya sangat nak tekan kepada anda semua. Yang pertama sekali ada halia bentung Fatin. Yang keduanya ada halia hitam. Yang ketiga ada bawang putih tunggal. Yang keempat ada bawang putih hitam. 2 jenis halia dan juga 2 jenis bawang putih. Lepas tu ada lagi sakat inci yang sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Dan saya sangat tekankan dekat sini Fatin ya, Pati Halia Extra ni sangat-sangat baik ya. Sebab apa? Semua orang tahu manfaat halia ni untuk membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan dan juga dapat membantu mengurangkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Dan satu kajian saya baca ya, 61.2% daripada 600,000 rakyat Malaysia yang disaring oleh Perkeso ya mempunyai masalah kolesterol yang berlebihan dalam tubuh badan. Yang mana saya kira ya masalah kolesterol berlebihan dalam tubuh badan ni boleh menjurus kepada masalah kesihatan seperti darah tinggi dan sebagainya Fatin. Sangat-sangat membimbangkan. Sebab tu seperti yang saya katakan, mencegah lebih baik daripada merawat. Manfaat halia bentung ni Fatin sangat-sangat luar biasa. Sebab tu ya kalau anda pernah amalkan halia bentung Fatin ataupun banyak sangat jenama-jenama lain kat pasaran, kalau anda tengok jenama lain Fatin jenama X lebih cair Fatin. Sangat-sangat cair, tetapi Pati Halia Extra ni formulasi dia sangat-sangat pekat. Sangat-sangat pekat ya. Intipati herba dia anda kena cuba rasai kelainan saat pengambilan. Waktu malam kalau anda minum Fatin, pertama sekali akan kerap membuang lebihan angin ya, dan juga pernafasan kita akan jadi lebih baik. Esok pagi kita bangun, kita rasa badan lebih ringan Fatin. Sebab apa? Manfaat halia dan bawang putih itu sendiri ya, dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Dan harga Pati Halia Extra ni hanyalah RM65 saja. Dan juga ada sakat inci oil ya, yang mana sakat inci ni kita gunakan ekstrak sakat inci, yang mana sakat inci ni mempunyai 17 kali ganda lebih baik daripada minyak ikan khasiat dia, dan juga mempunyai 50% daripada omega 3. Dan paling penting Fatin ya, kalau anda amalkan dan juga kalau tengok ya masyarakat di negara China, mereka percaya khasiat bawang putih ni dapat membantu ya memanjangkan hayat seseorang ya. Sebab apa? Kadar antioksidan dalam bawang putih ni sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Sebab tu kita juga gunakan 2 jenis bawang putih. Yang pertama sekali bawang putih hitam, yang keduanya bawang putih tunggal, yang mana mempunyai manfaat yang sangat-sangat baik ya. Sebab tu saya rumuskan ya 2 herba ni, 2 jenis bawang putih dan juga 2 jenis halia dalam Pati Halia Extra ni, yang mana dapat membantu memberi keberkesanan yang berganda dan juga memberi manfaat yang luar biasa untuk anda yang amalkan Pati Halia Extra ni. Harga RM65 je Fatin. Dan yang terakhir hari ini saya bawakan juga ni dia lotion panas asli ya. Panas asli adalah lotion urutan luaran untuk anda yang mungkin nak gunakan untuk urutan Fatin. Kadang-kadang kita ni lenguh-lenguh kaki, lenguh-lenguh badan Fatin, rasa mengah dan sebagainya. Yang mana panas asli ni harga dia RM26. Dapat juga membantu ya mengurangkan selulit, kesan-rekahan. Dan kalau anda mungkin kadang-kadang Fatin ya perut boncit dan sebagainya, boleh juga gunakan lotion panas asli ini sangat baik. Dan semua produk V Asia ni boleh dapati di toko-toko jamu berhampiran. Boleh buat belian secara atas talian di jombai.my ataupun di Shopee Fatin. Dan paling penting, kalau anda beli di Shopee, pastikan ada hologram V Asia. Scan dahulu hologram tersebut. Pastikan bila dah scan tu dia akan keluar produk asli Fatin. Secara ringkasnya, untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, dapatkan Platinum Drink V Asia ni harga RM99. Kadang-kadang ada potongan diskaun yang lebih istimewa Fatin. Promosi boleh dapatkan juga di TikTok shop kami. Dan juga ya, Pati Halia Extra ni bagi saya adalah produk-produk yang sangat-sangat ekonomik, sangat-sangat murah saya hasilkan. Sebab apa? Saya nak semua orang sihat Fatin, mencegah lebih baik daripada merawat. Harga Pati Halia Extra ni RM65. Dan jangan lupa follow kami di TikTok. Banyak juga perkongsian saya secara langsung Fatin di TikTok V Asia. TikTok shop ada voucher sangat-sangat istimewa. Dan juga lotion panas asli ni harga RM26 saja di toko-toko jamu dan juga di TikTok
TikTok ataupun di Shopee, semuanya ada. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Big Asia baru beli. Sebab apa, Fatin, dengan setiap pembelian barang Big Asia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Big Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan, Fatin. InsyaAllah. Dan ingat, Fatin, pastikan Big Asia baru beli sebab apa, Big Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Ya. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990, Fatin. Terima kasih, Fatin. Jumpa lagi. Jangan lupa. Sama-sama, Datuk. Pagi minum Platinum Drink, malam minum Pati Halik Extra. Baik, okey. Itu dia perkongsian daripada pengasas Big Asia Kosmetik, Datuk Azrin Muhammad Razi. Okey, selesai. Datuk, saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan, kalau Datuk pernah tak rasa paranoid dengan Datin? Isteri saya sangat-sangat baik. Tak pernah lagi rasa pada nak Tak dengan pernah, dia. Datuk, Alhamdulillah. Datuk suami yang terbaik. Kalau anda mungkin, apa kata kita nak saksikan serutan drama berkenaan dengan topik pasangan paranoid. Jom kita saksikan. Betul ke tak pernah? Betul, tak pernah. Tia, kau ni kenapa? Lepas tu mesej masuk lah, kejap-kejap phone tu vibrate lah orang call. Tengok klien dah bising lah. Airil ni kau tahulah dia macam mana kan? Dia saja nak tahu. Memanglah nak tanya khabar, tapi takkanlah kejap call, kejap mesej. Tak mengganggu ke kalau dah tengah meeting macam ni? Kejap lah, dia call pula dah. Sampai rumah sebelum buka puasa, awak saja nak bagi abang nak angin ke apa ni? Iya, Teha sampai kena tegur oleh klien tu tak. Abang ni tak habis-habis nak message nak call. Bagi ruang sikit boleh tak? Yelah, manalah Teha dapat kawal bila jam ke, meeting ni panjang ke, pendek ke. Aduh. Itu pasal lah masa tu kita kena uruskan, bukan masa yang kawal kita. Hello? Hello, dengar tak ni? Aduh. Ini jumpa klien perempuan ke klien lelaki ni? Dah. Klien dah nak sampai dah ni. Yelah, sekejap lagi dah hantar gambar. Okay, bye. Itu dia tadi sedutan drama Andainya Takdir. Dan kalau kita bercakap tentang takdir ni, pastinya takdir kehidupan kita manusia ni adalah berbeza-beza. Ada yang melayari bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, namun ada juga yang berantakan di separuh jalan. Tapi hari ini kita nak kongsikan tentang topik yang telah pun kita kongsikan dari awal tadi, iaitu tentang pasangan paranoid. Untuk kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Mimi Haris yang baru je bersalin. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah sihat sangat-sangat. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih. Tahniah, Mimi. Apa nama baby tu? Yusuf. Baby Yusuf. Okey. Dan kita juga bersama dengan Cik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita hari ini. Cik Zaid sihat? Baik, Alhamdulillah. Okey, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Cik Zaid, kita nak kongsikan. Penonton tak sabar nak tahu tentang pasangan paranoid ni. Paranoid ni selalu disebut. Ada yang kaitkan dengan kecurigaan, ada yang kaitkan dengan ketaatan, ada yang kaitkan dengan takut kehilangan dan sebagainya. Mungkin Cik Zaid boleh kongsikan sedikitlah apa sebenarnya paranoid ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila sebut perkataan paranoid itu dah bunyi macam lain macam. Dia bunyi macam negatif sikit. Tapi kalau kita tengok dari segi hubungan, paranoid itu wujud sebenarnya. Cuma yang berbezanya antara kuat tak kuat. Saya rasa pandangan saya kalau sikit tu perlu. Kan sikit manja tu lah, mesra kan. Kena ada lah sebab sayang. Kita pun pasangan kita kan takkanlah kita nak tak kisah langsung kan. Kena ada sedikit perasaan tu. Itu normal. Tapi yang bila masuk kategori paranoid ni biasanya dia dah melintasi sempadan yang sepatutnya lah. Macam dah menjadi masalah pula. Dia dah melebihi orang kata titik tengah tu lah, borderline tu dah cross over the border. Betul, kata, over the line. Over the line. Okey. Dan ada juga yang mengaitkan pasangan paranoid ni, dia ada orang kata sifat yang tidak mempercayai pasangan tu satu, tidak mempercayai diri sendiri juga. Mimi setuju atau tidak? Betul. Saya rasalah pendapat saya sendirilah. Kadang-kadang bila mana satu mungkin ada pernah peristiwa terjadi pada diri dia, sehingga kan dia rasa
rasa diri dia sangat-sangat down, sangat-sangat low sampai dia tak ada keyakinan diri. Jadi bila dia tak ada keyakinan diri, kadang-kadang bila dia dengan pasangan sepatutnya kita kena tahu harga diri kita. Jadi bila dah mana dia rasa macam down, dia rasa macam pasangan dia mungkin lebih pada dia, dia akan terjadinya perasaan paranoid macam tu lah. Ada orang kata kerana telah disakiti berkali-kali. Broken. Jadi dia tak ada trauma kan. Jadi dia rasa macam kalau aku dah dapat pasangan yang baik ni, aku nak kena jaga betul-betul. Make sure dia tak ada orang lain. Dia tak pergi sana dan sini. Ini yang kita nak bincangkan selepas ini. Tapi ini komen daripada Fatin, bukan Fatin Hamimah, tapi Fatin Nuihah. Katanya, orang yang ada trust issue ni, dia pernah ikhlas terima baik buruk seadanya. Tapi once ada orang lain yang cerita pasal dia, tu membuat dia hancur tak percaya. Ini mungkin lain sikitlah topiknya kan. Kenapa pasangan kita sorok benda tu, kenapa orang lain yang perlu buka cerita. Masa tu kita jadi menyesal sebab tak tahu dari awal sedangkan kita dah ikhlas hati. Bila dah tahu benda tu akan bawa dari tahun ke tahun untuk percaya pasangan kita atau sesiapa. Ini mungkin percaya dengan paranoid mungkin adalah dua perkara yang berbeza. Tapi mungkin kita boleh kongsikan juga selepas ini Cik Zaid. Kita nak berhenti berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masa lagi di Wanita hari ini. Baik, sebelum kita nak panjangkan lagi soalan-soalan kepada tetamu-tetamu kita, ini saya nak raikan satu komen daripada penonton kita. Ini daripada Siti Noraini, bukan Siti Hasfiza. Nasib baik bukan Siti Hasfiza. She ingat she hantar komen ke tadi? Semangat. Saya dalam hubungan trust issue dah 8 tahun. Orang yang ada masalah paranoid ni sebab dalam hubungan yang dahulu telah banyak kali dikecewakan, diabai keluarga, kerap ditipu. Bila dah berumah tangga, dia mengharapkan pasangan dia betul-betul setia hanya dengan dia. Sebab orang yang paranoid ni, sekali dia dah sayang, dia akan sayang betul-betul. Sanggup buat apa sahaja untuk pasangan dia. Untuk handle orang yang kuat paranoid ni, jangan sesekali tipu dia. Lagi-lagi berkaitan kahwin lain atau hubungan pasangan lain, jangan sesekali silent phone. Jangan letak lock pada phone. Lock pada phone. Kena share password tu lah awak. Kena yakinkan dia. Kita hanya ada dia. Hari-hari beri kata sayang pada dia. Sebab orang paranoid ni lebih kurang dia ada obses dengan pasangan dia. Penatnya. Sabar tarik nafas tu. Saya kawan saya. Tapi kita bercakap dalam konteks kehidupan ni. Takdir kita berbeza-beza, cara pembesaran kita berbeza-beza. Jadi kadang-kadang cara kita menerima dugaan dan kehidupan ni juga berbeza-beza. Kita tak salahkan sesiapa pun sebab situasi dan cara kita ni semuanya berbeza-beza. Bila cakap tentang paranoid ni, macam kita komen daripada Siti ni, mungkin trauma, kejadian lama menjadikan dirinya takut untuk kehilangan lagi, takut untuk ditipu, takut untuk ditinggalkan. Jadi dia meletakkan sepenuh kepercayaan dan juga harapan pada hubungan rumah tangga. Jadi bagaimana kita nak lihat dalam konteks ini, dalam hubungan rumah tangga yang memang saya rasa banyak berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Dan kita baca tadi pun rasa dengar pun rasa penat kan. Dia punya kontrol tu banyak. Tapi kita tak salahkan orang yang kena, betul lah macam Fiza sebut. Malah dalam Islam sendiri pun mengajar kita, Rasulullah SAW mengajar kita jangan masuk lubang yang sama 2 kali. Maknanya kita kena belajar dari pengalaman lampau. Kalau pernah terjatuh sekali tu bukan salah kita, tu salah lubang lah. Kan? Jatuh 2 kali, confirm salah kita lah. Sebab kita dah tahu. Tak berhati-hati. Jadi orang yang paranoid ni, dia agaknya dia ambil konsep tersebut supaya tak terluka kali kedua. Cuma malangnya pula, dia tak mampu kawal. Jadi dia terlalu sampai nak kena tahu password, lock apa semua. Penat juga kan. Tapi kalau saya dan isteri saya, kami share same password. So okey lah. Senang. Sweetnya. Bukan apa, senang. Kalau saya tertinggal ke apa ke, terlupa ke, ya tolong tengok saya punya mesej tu. Tapi secara tak langsung, itu melambangkan kejujuran lah kot. Betul, trust. Trust tu penting. Jadi kalau kita tengok paranoid ni, dia kombinasi orang resepi macam-macam. Ada trust kat situ, ada pengalaman lampau kat situ, ada pernah kena tipu. Jadi dia campur sekali kekurangan, salah satu kurang percaya jadi paranoid juga. Macam tadi kalau tiba-tiba suami tak pernah lock telefon, tiba-tiba hari tu lock, tak bagi tengok, dia trigger kenapa? Sabar awak. Okey. Dia jadi trigger so bahaya, benda tu boleh mengundang perasaan paranoid tu. Sikit-sikit okey, tak ada masalah. Tapi bila dah macam semua nak kena lapor, kena buat laporan, balik pukul berapa, pergi berapa, rimaslah kawan tu kan. Itu jadi masalah
masalahnya sebenarnya. Okey, dan pastinya kalau kita menyayangi pasangan kita tu, kita menerimalah bagaimanapun. Tapi ada tak cara, mungkin Mimi boleh kongsikan bagaimana untuk kita memahamkan ataupun cara untuk kita mendapatkan persefahaman. Nak kena cakap tak boleh lah macam awak ni asyik fikir bukan-bukan je. Mungkin dia lagi akan orang kata menekan-nekan kita. Kan? Dekat-dekat juga. Pandangan Mimi. Teremosi kadang-kadang kan. Bukan apa, macam bagi Mimi sendiri kan, to be honest, Mimi pun pernah ada keadaan di mana kita paranoid. Kerana kita punya pengalaman kita yang lampau dan sebagainya, macam Fiza sebut tadi itulah. Tapi dan juga saya pernah berhadapan dengan orang yang paranoid. Jadi sebenarnya situasi ini memang, kalau yang paranoid ni kadang-kadang kita sendiri rasa penat sebab kita berada dalam dunia kita sendiri. Saya pasti ramai di luar sana pun rasa macam tu. Tapi tak perlu risau, kerana apa, dengan paranoid ni sebenarnya kita boleh ubati diri kita sendiri. Cara dia bukan apa, kita cuba kalau kita cakap pasal pasangan tadi tu kan. Okey, pasangan sebaiknya seharusnya explain lah, macam bagi tahu betul-betul situasi. Kalau tahu anda dah ada pasangan yang paranoid tu, kongsi. Maksudnya macam pergi mana, ikut trust. Build trust. Sebab apa? Sebab dia pernah percaya dan dia dilukai. Jadi bila mana kita diberikan kepercayaan, jadi kalau senang cerita macam inilah. You percaya orang tu kan. Jadi you kena ceritalah apa yang sepatutnya cerita. Maksudnya daripada segi you nak pergi mana, kerja kat mana, balik pukul berapa, cerita je. Dengan siapa? Dengan siapa. Macam saya kira bukan Mimi je yang cakap macam tu, Fatin. Siapa lagi cakap? Krisdayanti pun cakap. Betul. Kerana hati ini. Habiskan janji Okey. Cik Zaid, kalau kita bercakap dalam konteks kehidupan sehari, kita kalau dengar tentang paranoid ni, kadang-kadang boleh dikaitkan dengan obsesi, macam dikatakan oleh Siti tadi. Dan ada orang yang kita boleh kaitkan dengan possessive dan sebagainya. Macam Cik Zaid dah kongsikan dari awal tadi. Sikit-sikit dia nampak manis. Lama-lama dia mungkin boleh mengganggu gugat hubungan ni. Jadi bagaimana kita nak bantu penonton-penonton kita yang kadang-kadang kita sedar ataupun tidak, kita mempunyai sikap sebegini yang akhirnya sikap ini kalau kita tak kawal, dia boleh merosakkan lagi hubungan rumah tangga tu sebenarnya. Saya ingat bila Fiza sebut macam tu, ada satu pepatah bahasa Inggeris. Dia kata assumptions are the termites of relationship. Assumption tu anggapan. Anggapan tu boleh jadi anak-anai yang makan hubungan baik dari dalam. Agaknya paranoid ni anggapan lah. Sebab benda tu belum tentu betul kan. Jadi untuk hadapi masalah ni, situasi ni, dua-dua pihak kena mainkan peranan. Katalah kita sebagai suami, saya sebagai suami, katalah isteri saya paranoid. Pertama sekali jangan marah dia. Kita empathy dekat dia, kita kesian. Sebab macam Mimi sebut, paranoid ni berat kan. Kita kesian dekat dia dan kita cuba bantu dia. Kenapa you paranoid? Is there anything, ada tak yang saya ni buat trigger? Buat tu. Dia kata, yelah, you tak pernah cakap you pergi mana, you tak pernah ni. Ada maknanya saya pun ada juga peranan kat situ. Maknanya mungkin saya tak buat apa-apa, tapi sebab ada orang DM saya contoh. Kan? Kita kan kita bekerja kan, kita tak sempat nak update. Tapi bila kita faham pasangan kita macam tu, kita kesian dekat dia. Kita tenangkan diri dia supaya dia tidak menanggung beban paranoid tadi. Kita proaktif lah. Cakaplah, lepas ni saya nak pergi sini, saya akan jumpa orang ni. Kerja je semua. Saya tak ada apa-apa nak buat benda lain pun kan. So dia akan tenang insya-Allah. Dan kepada yang paranoid tu pula, kena open communication banyaklah agaknya kan. Build the trust. The trust ni big word, perkataan yang besar. Sebab nak bina trust tu, kepercayaan tu berapa lama agaknya? Sangat lama, betul tak? Tapi nak musnahkan dia, alahai, satu saat aja, tak sampai satu saat kan. Silap jawab sikit, silap apa tu, hancur semua. Jadi berhati-hatilah. Bagi saya pasangan, dua-dua pihak memainkan peranan. Jangan cepat menuduh dan melata, awak dia apalah, bimbang lebih. Lagilah orang tu stres. Tapi sekarang kan boleh video call. Lagi satu boleh share location. Why not? Share location lah, tahu pergi mana. Video call tak boleh juga. Kalau pakai WhatsApp tu, kalau tak ada wifi ke, tak ada line ke, masalah juga. Kan, tiba-tiba putus kan. Ni siapa ni, ada apa? Kan live pula. Redor je lah. Sekali awak dah nak buat apa. Itu betul. Itu betul sebenarnya. Untuk orang yang paranoid pun kadang-kadang kan, macam mana kita nak redakan diri kita, kita macam kosongkan minda, macam nantaklah ikutlah. Berlapang dada. Berlapang dada. Nanti kalau dia nak balik, nanti dia bagi tahu. Itu cara saya. Nanti dia boleh call. Kalau dia sayang kita, dia akan call kita. Ini paling tepat untuk kita nak mengelakkan daripada pasangan kita. Kadang-kadang rimas, awak ni kat mana, awak dengan siapa, 5W1H dia semua dia tanya. Dan mungkin
ini juga macam wartawan ini juga mungkin tak senang lah untuk pasangan. Kadang-kadang keluar tak ada apa pun, tapi bila pasangan lagi satu ni overthinking, jadi kadang-kadang dia tak selesa kan. Dan satu lagi bahaya dia bila buat macam tu, pasangan elok-elok aje sebelum tu tak ada apa-apa. Dia jadi rasa nak balas dendam. Boleh macam tu. Daripada kau cakap aku buat betul-betul. Betul. Dia kata kau tak percaya aku. Alang-alang menyedut kasar. Macam tu lah. So boleh backfire lah benda tu. Be careful lah, berhati-hati. Okey, dan Mimi mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka di luar sana. It's okay kalau bagi nak jadi seorang yang paranoid ataupun ada orang kata sedikit sauk sangka, tapi janganlah berlebih-lebih. Kalau tanya saya kan, pendapat saya untuk mereka di luar sana yang mungkin orang kata apa, tak sedar yang diri anda tu ada paranoid. Okey, mungkin ada simptom-simptom yang kami bincangkan kat sini ada pada anda. Jadi jangan risau, jangan macam terlalu fikir alamak aku ada paranoid pula. Itu jadi masalah juga, kata alamak ada paranoid duduk dunia self diagnose. Jangan bahaya, nanti sesak nafas ni. Okey, apa yang pastinya macam saya katakan tadilah, kita duduk dan diam, kita fikir. Okey, salah satunya kenapa suami kita kahwin dengan kita sebab dia sayang kita. Betul lah tu. Okay, itu pun kita dah macam orang tu sanggup kahwin dengan kita. Kalau misal kata awak belum berkahwin dan ada masalah-masalah yang dia buat kat belakang, awak dapat tahu awak lari dulu. Tapi bila awak dah berkahwin, kenapa lelaki ni dia takkan kahwin saya saja je. Dia kahwin sebab dia sayang. Jadi itu yang pertamalah orang perempuan perlu tahu. Kalau dah berkahwin ada paranoid, fikir lelaki dia takkan buat hal sebab dia sayang. Macam tu. Cik Zaid, rumusannya. Okey, boleh. Saya rasa paranoid ni satu benda yang membebankan. Jadi dua-dua pihak kena mainkan peranan lah. Dia tak boleh diubati seorangan. Tapi yang paling penting dalam mana-mana hubungan lah, kepercayaan, keterbukaan, transparansi dan buktikan bahawa kita ni jujur, ikhlas. Macam Mimi sebut tadi, kalau dah sayang dekat pasangan tu, sebutlah selalu I love you ke apa ke. Gajalah peluk. Kunci dia. Bagilah hadiah. Love languages tu kan. Yang 5 bahasa cinta tu, bagi hadiah, bagi sentuhan, bagi ucapan, lagi apa. Perhatian. Semua tu bagilah supaya yakinkan pasangan kita there's nothing, tak ada benda pun. Kita dua-dua ikhlas. Dan satu lagi paling penting saya rasa, tengok jangka masa panjang. #Til Jannah. Til Jannah terbaik. Kita nak dua-dua masuk jannah, dua-dua buat apa nak cari pasal tengah jalan ni. Don't do it lah. So insya-Allah dua-dua selamat. Amin. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata daripada Cik Zaid dan juga Mimi yang meredakan kita. Tak apa, kita kena teruskan berjalan kan untuk kita adakan keharmonian rumah tangga. Itu tadi rumusan daripada Cik Zaid dan juga Mimi. Tapi Cik Zaid dan juga Mimi, kita juga nak bawa penonton-penonton kita, kita dengarkan apa yang telah diperkongsikan untuk anda. Tapi untuk tenangkan diri kita ni, apa kata kita saksikan bingkisan selawat ini. Silakan. Alunan selawat Nabi bergema di Masjid Sri Sendayan bersempena program berselawat yang dianjurkan oleh One World Muslimah. Pengisian diserikan dengan pelbagai aktiviti seperti persembahan dari artis tanah air, bacaan maulid, ceramah serta kasidah yang pastinya dapat melahirkan rasa kecintaan kepada Rasulullah. Dalam event ni adalah untuk menjadikan wanita-wanita tu ada foundation yang kuat, iman yang kukuh pada Allah dan Rasul. Apa je badai yang melanda mereka, diorang boleh stand dengan adanya muslimah berselawat ni. Ada benda nak dipaut. Sebab kebanyakannya bila dilanda badai, diorang tak tahu nak paut apa, lama-lama diorang lemas. Cinta pada Rasul ni menjadi penunjuk jalan untuk diorang untuk tahu nak pergi mana lepas ni dan mana arah tuju sebenarnya, dan vision mereka adalah akhirat. Masya Allah, jazakumullah khair dan juga tahniah kepada pihak penganjur. Bila kita berada dalam majlis selawat, memang insya Allah kita automatik berselawat dan kita punya aim bukan sahaja dekat Malaysia. Mudah-mudahan insya Allah di seluruh dunia membawa cinta Rasul. Sebab apa? Ubat kepada kesedihan dan juga hati ini adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Program yang berlangsung selama 4 jam ini dapat mengeratkan silaturahim khususnya buat kaum muslimat. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah.
Okey, itu dia antara selawat yang mungkin kita boleh kongsikan. Terima kasih Lisa, dan kita juga nak terima kasih kepada Cik Zahid dan juga Mimi atas perkongsian berkenaan dengan topik pasangan paranoid hari ini. Seronok sebenarnya dengar, kita mendapat satu pendedahan ilmu dan juga mungkin selepas ini kita lebih tenang untuk mengatasi ataupun mengawal mereka yang paranoid lebih ni. Kita kena kawal diri kita, kita kenal diri kita, dan dalam kalau kita dah kenal diri kita, insya-Allah kita juga boleh sama-sama mengenali pasangan kita. Tapi saya ambil apa yang Mimi kata tadi. Kalau yang belum kahwin, sebelum kahwin ada pasangan macam tu, bolehlah buat pilihan yang lain. Okey. Cik Zahid, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Semoga perkongsian hari ini, kita gelak-gelak, gurau-gurau ni, ada juga manfaat yang dapat kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini. Dan di hari Jumaat ini juga sama-sama kita terus berdoa agar sahabat-sahabat kita di Palestin sentiasa dilindungi. Dan di samping doa, mungkin kita juga boleh menghulurkan sedikit bantuan bagi meringankan beban mangsa-mangsa yang terkesan akibat daripada krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin ketika ini. Dan bagi anda, hari Isnin nanti kami akan kembali dengan satu lagi topik. Ini topik yang saya suka juga, suka tunding jari. Kalau kita orang kata tunjuk satu, mungkin 3 tu kat kita. 4. Satu lagi mana? Okey. Alright. Okey, jadi selamat berhujung minggu, Fatin. Selamat berhujung minggu. Kita boleh lakukan pelbagai aktiviti bersama dengan seksi keluarga yang bermanfaat. Kita abadikan momen-momen indah, waktu-waktu berharga ini bersama dengan orang-orang kita sayang. Ahli keluarga kita, ibu ayah kita. Kalau jauh, telefon, tanya khabar. Sebab kita tak tahu waktu itu bila akan pergi ataupun hilang begitu saja. Jadi terus jaga diri anda. Kita jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum. Bye. Selamat berhujung minggu. Budi pekerti tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari